Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, sekali lagi pada malam ni kita bersama-sama untuk sambungan pada siri yang ke-13 kitab Matan Safinatun Najah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat di luar sana diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kepada yang mengucapkan salam, saya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Haris daripada Mesir ni, Ali, Latif, Amirul Ashraf, Haji Noh, Faiz, Khairul Zaim, Abang Jamal, Amir Akashah, Muhammad Irwan dan lain-lain, insya-Allah. Jadi kalau saya tak sebut tu tak apalah tuan-tuan semua, Baik, insya-Allah malam ni kita sambung pengajian kitab Safinatun Najah siri yang ke-13. Kita masuk pada malam ni pada fasal yang baru. Pasal yang malam tadi kita berakhir tentang rukun semayang. Ada 17 semua telah disebutkan secara sepintah lalu. Oleh kerana kitab ni tidak dihuraikan panjang tentang rukun semayang tu, saya sebut sepintah lalu. Sekarang malam ni pengarang kita ini akan membincangkan setiap satu daripada rukun sembahyang, bukan semua sekali, cuma yang penting-penting saja. Daripada 17 tu yang penting-penting dia akan huraikan satu persatu. Jadi dia akan mulakan dengan perkara yang berkaitan dengan niat. Jadi apa yang perlu ada pada niat dan sebagainya. Jadi kata pengarang, qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi fid darain amin. Faslun an-niyyatu 3 darajatin. In kanat as-salatu fardan wajaba qasdul fi'li wat ta'yinu wal fardiyyatu. Wa in kanat nafilatan muaqqatatan karatibatin aw dhati sababin wajaba qasdul fi'li wat ta'yin. وجب القصد الفعل والتعيين. وإن كانت نافلة مطلقة وجب قصد الفعل فقط. الفعل أصلي والتعيين ظهرا أو أسرا والفرضية فرضا. Ini kita akan mulakan dengan perbahasan apa yang perlu ada di dalam niat. Baik, sebelum saya masuk cerita apa ataupun terangkan apa yang ada dalam kitab Matan Safinatun Najah ni, sebelum daripada itu tuan-tuan semua kena maklum, niat ini di dalam hati. Maksudnya niat itu yang ada di dalam hati kita, yang kita lintaskan dalam hati kita ketika mana kita menyebut Allahu Akbar, daripada alif Allah sampai ke ra bar. Jadi yang dalam tu, semasa kita sebut Allahu Akbar, kita lintaskan dalam hati itu, itulah niatnya. Kalau yang berlaku sebelum daripada kita takbir Allahu Akbar, itu bukan niat. Itu kena faham. Maknanya contoh kalau sebelum daripada kita takbir, kita dah hadir dalam hati, yang tu bukan niat lagi. Tak dikira niat lagi. Yang kedua, untuk saya ulang balik, itu dah sebut niat itu yang dihadirkan dalam hati. Adapun yang disebut di mulut, usalli fardhu subhi, usalli fardhu zuhri dan sebagainya, itu adalah lafaz niat. Dan lafaz niat itu sunat
dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Kita telah sebutkan perkara ini pada ketika kita membincangkan perkara yang berkaitan dengan wuduk dulu. Niat wuduk disebutkan di situ. Baik, jelas di situ. Kemudian malam ni kita akan bincangkan apabila kita nak sembahyang, apa yang perlu ada di dalam niat itu. Dia kata apa di sini? Dia kata, in kanatis salatu an-niyatu thalath darajatin. Niat itu ada 3 peringkat. Niat itu ada 3 peringkat. Jadi kena tengok, kena tahu benda ni. In kanatis salatu, sekiranya sembahyang itu yang kita nak sembahyang tu fardhan, sembahyang fardu. Sembahyang itu adalah sembahyang fardu. Sama ada sembahyang tu fardu ain seperti sembahyang fardu 5 waktu, ataupun sembahyang fardu kifayah seperti sembahyang jenazah. Jadi sembahyang fardu sama ada fardu ain ataupun fardu kifayah macam sembahyang jenazah, maka akan ada 3 perkara di dalamnya. Baik, in kanatis salatu fardan, sekiranya sembahyang itu adalah sembahyang fardu, wajaba qasdul fi'li. Yang pertama kena ada dalam niat tu tadi qasad, iaitu niat kita nak. Qasad tu kita nak al-fi'li, nak buat sembahyang tu. Kita ingin melakukan sembahyang tu dipanggil qasad. Itu satu. Wa ta'yin, dan yang kedua kena ada ta'yin. Ta'yin apa? Sembahyang apa kita sembahyang tu? Zuhur, maghrib, isya, subuh. Okey, 2 kena ada. Wal fardiyatu, dan juga yang ketiga fardu. Jadi kena ada dalam hati kita tadi 3 benda ini. Qasad, nak buat sembahyang. Yang kedua ta'yin, sembahyang apa. Yang ketiga fardiyah. Kalau kita setengah kitab dia panggil ta'arrud. Ta'arrud maksudnya ta'arrudan lil fardi, kena datangkan dalam hati kita niat fardu tadi. Jadi kalau kita nak sembahyang subuh misalnya Allahu Akbar, dalam hati kita niat apa? Aku sembahyang. Kalau bacanya macam tu lah, tapi kena hadirkan dalam hati tu. Aku sembahyang, aku nak sembahyang. Sahaja aku sembahyang. Boleh belaka. Itu qasad. Dan qasad itu satu perkara daripada 3 perkara. Yang kedua, fardu. Itu yang nombor 3. Kena ada. Aku sembahyang, fardu. Yang ketiga, subuh. Aku sembahyang fardu subuh. Sahaja aku sembahyang fardu subuh. Aku solat fardu subuh. Sahaja aku solat fardu subuh. Boleh berlaku. Jadi, 3-3 dah ada. Sahaja aku sembahyang ataupun aku sembahyang tu qasad. Fardu, dah ada fardu. Subuh tu ta'yin, tentukan sembahyang apa. Ada 3 ni, sahlah niat. Selebih daripada 3 ini, kalau kita sembahyang seorang lah, nanti saya akan buat tambahan untuk kita sembahyang seorang. Selebih daripada 3 ini, semuanya sunat berlaku. Maksudnya 4 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, kan? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu semua sunat. Jadi yang wajib kena adanya 3 ni saja. Jadi kita takbir Allahu Akbar, dapat 3 ni dah. Sembahyang kita dah sah dah. Tak perlu kita angkat takbir balik. Ini kalau kita sembahyang seorang diri. Jadi dalam bahasa kitab Jawi, setengah-setengah kitab Munyatul Musalli, dia sebut qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad, ta'arud dan ta'yin. Okey, selesai tuan-tuan semua. Baik. Seterusnya, wa in kanat nafilatan muaqqatatan. Kalau sembahyang yang dia sedang sembahyang itu, sembahyang yang dia nak sembahyang tadi muaqqatah, sembahyang yang ada waktu. Sunat nafilah muaqqatatan, sembahyang sunat yang berwaktu. Sembahyang sunat dia ada yang ada waktu tuan-tuan semua. Contoh sembahyang sunat ada waktu apa tuan-tuan semua? Sembahyang duha. Apa waktu sembahyang duha? Daripada terbit matahari segala sampai zuhur. Sembahyang apa lagi? Sembahyang witir. Daripada selepas sembahyang isyak sampai ke subuh. Sembahyang apa lagi? Rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Ini sembahyang-sembahyang yang ada waktu. Sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Jadi kalau sembahyang sunat yang ada waktu, dia bawa contoh sini karatibatin, seperti sembahyang rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Itu contoh dia. Auzati sababin,
ataupun yang mempunyai sebab. Semayang tu dia semayang sebab ada sebab. Contoh semayang sunat apa yang ada sebab? Sunat istisqa. Kenapa semayang istisqa? Sebabnya tidak ada hujan. Waktu tak ada. Sebab. Bukan dia ada waktu. Tak, dia ada sebab. Kenapa semayang gerhana matahari? Sebab matahari gerhana. Kenapa semayang gerhana bulan? Sebab bulan gerhana. Jadi semayang yang macam ni, semayang sunat yang ada waktu, yang ada sebab, maka dia kata wajib qasdul fi'li wa ta'yin. Wajib dalam niat tadi dua benda. Pertama, qasad fi'il, qasad nak buat semayang, maksudnya saja aku semayang. Wa ta'yin, semayang apa? Saja aku semayang duha. Tak hadirkan niat sunat duha pun tak ada masalah. Saja aku semayang sunat duha. Aku semayang duha. Boleh dah. Tak ada sunat pun tak apa. Jadi dua benda saja, qasad dan juga ta'yin. Qasad mana nak buat semayang tu, dan yang keduanya ta'yin, tentukan semayang tu semayang apa. Aku semayang duha. Aku semayang witir. Aku semayang qabliyah zuhur. Aku semayang ba'diyah zuhur. Aku semayang sunat subuh. Kan? Subuh kita panggil semayang sunat subuh ataupun semayang subuh tu. Kalau tak sebut fardu, dia jadi semayang sunat. Tak sebut qabliyah pun tak apa. Sebab apa? Sebab dia tak ada ba'diyah. Tapi aku semayang qabliyah subuh. Tak wajib selain daripada dua benda ini. Kalau istisqa, aku semayang istisqa. Kalau saya nak buat datang juga, itu terpulang lah tuan-tuan semua. Yang saya cerita ini adalah cerita yang disebut oleh kitab ni adalah benda yang wajib, yang perlu ada, yang mesti ada. Yang tuan-tuan nak tambah itu semuanya sunat, kan? 2 rakaat menghadap kiblat kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik, itu satu. Itu dua. Kalau semayang sunat yang ada waktu, dan juga semayang sunat yang ada sebab, kena ada dua. Yang ketiga, wa in kanat, darjat yang ketiga, dia kata ada 3 darjat. Darjat pertama semayang fardu, darjat kedua semayang sunat yang ada waktu dan ada sebab, 2. Darjat yang ketiga, peringkat yang ketiga, iaitu wa in kanat nafilatan mutlaqatan wajaba qasdul fi'li faqat. Kalau jenis semayang itu semayang sunat mutlaq. Semayang sunat mutlak ni macam mana? Semayang yang tidak ada waktu dan tidak ada sebab. Tak ada waktu dan tidak ada sebab khusus. Okey? Tidak ada sebab. Jadi, contoh kita bangun tengah malam, kita nak apa? Kita nak semayang sunat. Istikharah. Istikharah ni dia tak ada sebab khusus. Tak ada sebab matahari ke, gerhana ke apa ke. Ataupun semayang sunat wudu dan sebagainya. Ini dia termasuk di dalam sunat mutlak. Ataupun kita bangun semayang malam-malam, banyak macam Imam Ahmad bin Hanbal semayang 300 rakaat. Ini semua termasuk dalam kategori semayang sunat mutlak. Baik, saya baca sikit kategori semayang sunat mutlak. Semayang sunat mutlak ni macam mana? Mungkin tuan-tuan tanya, macam mana Ustaz semayang sunat mutlak? Tak biasa dengar. Baik, dia kata macam ni. Semayang sunat mutlak ni dia kata termasuk di dalam kategori semayang sunat mutlak zu sababin, semayang sunat yang ada sebab, tetapi yughni anhu ghairuhu, tetapi dia boleh masuk di dalam semayang yang lain. Itu pun maknanya kena ada satu benda saja, qasad saja. Tahiyatin, seperti semayang sunat tahiyatul masjid, dia boleh masuk dalam semayang lain. Wa sunnati wudu'in, dan semayang sunat wudu', wa istikharatin, semayang sunat istikharah, wa ihramin, sunat ihram, wa tawafin, dan beberapa lagi sunat yang lain. Jadi semayang-semayang macam ni, kata dia, dia hanya wajib kat dalam tu apa benda? Wajaba qasdul fi'li faqat. Wajib ada dalam niat tu qasad saja. Aku semayang, aku nak semayang. Dia nampaklah dalam, dia dah tahu makna semayang tu, kan? Allah, aku semayang, kisahlah. Okey, untuk semayang mutlak, sunat mutlak. Baik, saya buat rumusan balik. Kalau semayang itu, niat semayang ni ada 3 peringkat. Peringkat yang pertama, semayang fardu, sama ada fardu ain atau fardu kifayah. Maka di dalam niatnya kena ada 3. Qasad, aku semayang. Ta'arud, fardu.
ta'yin semayang apa. Kemudian yang kedua, peringkat yang kedua, kalau semayang tu semayang sunat yang mempunyai waktu dan mempunyai sebab, maka di dalamnya kena ada dua saja, wajib ada dua, selebih daripada tu sunat, iaitu qasad dan ta'yin. Aku semayang apa? Witir, duha, qabliyah subuh, qabliyah zuhur dan sebagainya. Kalau sembahyang itu sembahyang sunat mutlak, sembahyang yang tidak mempunyai waktu dan sebab, bila-bila masa saja kita bangun qiyamul lail tengah malam dan sebagainya, boleh sembahyang. Yang ni sembahyang sunat mutlak nama dia, maka dalam niat itu wajib ada satu perkara saja. Apa satu perkara itu? Iaitu qasad sahaja. Qasdun, qasad itu aku sembahyang. Yang lebih lagi semuanya sunat. Okey, selesai. Baik, dia kata lagi al-fi'lu usalli. Qasdul fi'li, kalau dia maksud qasad buat tu apa benda? Usalli. Kalau terjemah dengan bahasanya, aku nak semayang, sahaja aku semayang. Tu dia panggil qasad. Wa ta'yin, ta'yin tu apa benda? Zuhran atau asran, zuhur atau asar. Wal fardiyah, fardan. Fardiyah tu maksud macam mana? Fardan. Itu. Jadi kena ada tiga benda tadi untuk semayang fardu. Jadi kena betul kan? Kalau ada kawan-kawan kita yang mendengar ni, mungkin sebelum dia takbir Allahu Akbar, tapi dalam hati dia aku semayang subuh, tak ada fardu. Maka semayangnya tak sah lah. Ya? Lepas pada ni kena betulkan lah. Apa-apa yang lepas tu mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kesalahan kita. Jadi takbir Allahu Akbar, aku semayang fardu subuh. Tiga benda ni paling kurang kena ada. Yang lebih itu lagi, itu sunat. Kadang-kadang kita bawa masuk yang sunat, yang wajib kita tak masuk. Aku semayang subuh 2 rakaat. 2 rakaat itu sunat. Kerana Allah Ta'ala pun sunat. Tetapi yang wajib dia bawa masuk, fardu tadi dia tak bawa masuk. Maka itu adalah satu kesalahan lah. Okey, baik, selesai. Kemudian saya tambah sikit lagi. Sekiranya semayang itu semayang Jumaat. Sekiranya semayang itu semayang Jumaat, maka wajib dimasukkan dalam tu niat menjadi makmum. Kerana semayang Jumaat itu mesti berjemaah. Niat jadi imam wajib sekiranya jumlah orang yang semayang tu cukup 40. Kalau jumlah orang yang semayang tu lebih pada 40, niat jadi imam tu sunnat. Niat jadi makmum tu wajib masa semayang Jumaat. Sahaja aku semayang fardu Jumaat 2 rakaat itu sunat, mengikut imam itu wajib. Kenapa? Kerana semayang Jumaat itu wajib berjemaah daripada awal. Baik. Kemudian kalau semayang itu semayang qasar. Contoh kita musafir, kita nak qasar semayang kita. Maka qasar itu, niat qasar itu juga kena ada di dalam takbiratul ihram. Ini yang tak disebut dalam kitab ni lah. Okey, dia akan sebut nanti di bab jamak qasar nanti. Tapi tak apalah, saya sebut awal-awal dulu. Takut masa jamak qasar nanti tuan-tuan tak sempat nak tengok live. Baik, Jadi maknanya kalau kita nak qasar, sahaja aku semayang fardu zuhur 2 rakaat. 2 rakaat itu makna qasar lah. Okey. Ataupun qasar pun maklumlah makna qasar tu 2 rakaat. Ataupun 2 rakaat saja, ataupun qasar saja. Ataupun dia nak gabung dua-dua. Saja aku semayang fardu zuhur 2 rakaat qasar. Dua-dua dia masuk pun tak ada masalah. Itu wajib didatangkan dalam takbiratul ihram qasar tadi. Sekiranya dia tak niat dalam takbiratul ihram, maka dia tak boleh semayang 2, dia kena semayang 4 rakaat. Allahu Akbar. Terlupa nak sebut qasar tadi. Maka kena semayang apa? Kena semayang 4 rakaat. Tak boleh semayang 2. Kerana niat qasar tu wajib ada di dalam takbiratul ihram. Baik, insya-Allah. Selesai tuan-tuan semua bab niat. Kemudian dia akan masuk fasal yang seterusnya, dia akan huraikan pula rukun takbiratul ihram. Okey. Sekarang dia dah selesai dia huraikan rukun niat. Sekarang dia akan huraikan pula rukun takbiratul ihram. Syurutu takbiratul ihrami 16. Syarat takbiratul ihram itu ada 16. Allah, banyak syarat ni Kita tahu ke tak syarat ni Kita takbir Allahu Akbar. Angkat tangan ni bukan takbir, ni sunat.
Allahu Akbar itu takbir. Allahu Akbar. Sebutnya mesti A. Alif di atas A. A. Allahu Akbar. Sebut tu kena betul. Satu bab. Dan syarat-syarat dia ada 16 semuanya. Masya Allah. Banyak syarat dia. Lebih banyak lagi daripada rukun semayang. Rukun semayang ada 13 mengikut satu pendapat kan. Yang di kitab ni 17. Rupa-rupanya syarat takbiratul ihram ni ada 16. Banyak ya. Jadi sekarang ni kita nak tahu, adakah kita memenuhi takbiratul ihram kita ni memenuhi syarat 16 ni semua. Okey, baik. Syarat yang pertama, antaqa'a halatal qiyami fil fardi. Takbiratul ihram itu dilakukan dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan berdiri. Ketika mana melakukan sembahyang fardu. Jadi kita dah faham pada rukun sembahyang semalam dah sebut sembahyang fardu berdiri ni adalah rukun wajib. Adapun sembahyang sunat berdiri itu tak wajib, sunat. Jadi pada sembahyang fardu maka berdiri itu wajib. Bila berdiri itu wajib, takbiratul ihram mesti dilakukan sepenuhnya alif sampai ra bar dalam keadaan berdiri. Maka kalau tidak dalam keadaan berdiri, maka tidak sah takbiratul ihram tadi. Macam mana boleh tak berlaku dalam keadaan berdiri, Ustaz? Ya, mungkin kita tak sedar. Sebagai contoh, bulan Ramadan. Bulan Ramadan tahun ni tak tahulah kan, pasal tarawihnya di rumah. Kan? Awal-awal ni sampai 6 Ramadan rasanya baru tamat PKP. Tetapi disambung lagi ke Allahu alam. Jadi biasanya sebelum-sebelum ni sembahyang tarawih. Walaupun sembahyang tarawih itu sembahyang tarawih itu sunat, sembahyang fardu lah, senang. Sembahyang fardu sembahyang tarawih itu boleh sembahyang sunat kan? Sembahyang fardu apa-apalah tuan-tuan semua. Sembahyang fardu isyak ke, fardu zuhur ke kan? Kita bangun kan? Belum orang qamat, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita bangun, belum berdiri lurus lagi, kita dah Allahu Akbar dah. Kita punya nak cepat. Baru duduk tu bongkok-bongkok, Allahu Akbar. Sepatutnya kena berdiri tegak dulu dan baru takbir. Allahu Akbar. Itu baru jadi. Okey. Jadi kalau tak dilakukan takbir itu di dalam qiyam, dalam waktu berdiri, maka takbiratul ihram itu tidak sah. Baik, syarat yang kedua. Antakuna bil arabiyyah. Takbir tadi hendaklah disebut dengan bahasa Arab. Tak boleh dengan bahasa yang selain daripada bahasa Arab bagi orang yang mampu. Tapi kalau dia tak mampu, bolehlah dia tukar dengan bahasa yang dia faham untuk mula-mula ni lah. Contoh dia baru masuk Islam, nak sebut Allahu Akbar tak boleh. Tukar dulu. Tukar dulu dengan bahasa dia yang dia boleh terjemah. Allah Maha Besar tu terjemahlah. Kalau orang Jawa apa, Allah Maha Gadang, gedi ke apa, gedi ke gadang. Jadi untuk sementara bolehlah kerana dia tak mampu. Tapi bagi yang mampu mesti guna bahasa Arab. Syarat yang ketiga, antakuna bilafzil jalalah. Syarat yang ketiga, kena guna lafaz jalalah, Allah. Nama Allah ni banyak, tetapi tak boleh guna yang lain. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahmanu Akbar, tak boleh. Mesti kena guna kalimah Allah. Syarat yang keempat, bilafzi akbar. Bilafzi wa bilafzi akbar. Dengan lafaz akbar. Allahu Akbar. Allah Akbar. Okey? Tak boleh guna lafaz-lafaz yang lain. Syarat yang kelima, at-tartibu bainal lafzaini. Wat-tartibu bainal lafzaini. Kena tertib di antara dua lafaz. Apa makna tertib? Ikut susunan. Allah dulu, baru Akbar. Jangan Akbar dulu, baru Allah. Itu terbalik. Okay? Tak boleh macam tu. Syarat yang keenam, alla yamudda hamzatal jalalah. Okay? Dia tidak boleh memanjangkan hamzah Allah tadi. Allahu Akbar. Itu tak sah. Sebab kalau kita belajar bahasa Arab, Allah tu, alif tu bila dipanjangkan dia jadi istifham. Apa makna istifham? Istifham ni dia panggil pertanyaan. Kita soal, pertanyaan. Allahu Akbar.
Adakah Allah Maha Besar? Jadi macam tu. Dah tak jadi insyaiyah. Insyaiyah maknanya kita nak menyatakan Allahu Akbar iaitu Allah Maha Besar. Allah yang Maha Besar. Kan? Tapi bila kita Allah tu jadi istifham. Soalan, boleh tak ada tadi? Tak ada. Boleh? Macam mana tak ada Contoh, dia baca lafaz niat. Dia baca lafaz niat. Usalli fardhu subhi raka'ataini apa benda raka'ataini ma'mumanillahu akbar. Dia sambung tu. Raka'ataini adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Tak ada Allah. Tak ada. Tu dia sambung. Ta'ala Allahu akbar. Boleh, tetapi khilaful aula. Khilaful aula. Khilaful aula ni makruh kecil lah, mudah je. Okey? Baik. Tak usah buat lah, cuma saya sebut je. Yang ketujuh, adamu maddi ba'i akbar wa adamu maddi ba'i akbar. Syarat yang ketujuh, jangan dipanjangkan ba akbar. Allahu akbar. Kenapa? Kerana dia berubah makna. Apa makna akbar? Akbar dengan panjang tu, akbar tu maksudnya nama bagi tabalun kabirun, gendang besar, rebana besar, lahu wajhun wahidun, yang ada satu muka. Ada gendang yang ada dua muka kan, boleh ketuk dua-dua. Ketuk sebelah muka tu dan dia besar. Itu akbar. Jadi, kalau dia sebut dalam keadaan dia tahu makna dan sengaja, Allahu Akbar, apa maksud dia? Allah itu adalah gendang. Gendang itu adalah Allah. Maka syiriklah. Wal-iyazubillah. Kalau dia sengaja sebut dalam keadaan dia tahu dan dia sedar, maka jadi kafir dia. Wal-iyazubillah. Kalau dia sebut dengan baris bawah, ikbar. Ikbar itu salah satu daripada nama-nama haid. Haid ni ada banyak nama, Tamsun, Qur'un dan sebagainya. Jadi salah satu daripada nama haid ialah ikbar. Kalau dia baca Allahu Ikbar, ikbar itu maksudnya Allah itu darah haid. Itu pun sama, jadi makna yang lari dan jauh berbeza dan boleh jadi murtad. Wal-iyazubillah jika disebut dengan sengaja dan dia tahu makna. Dah tahu makna, dia sebut dengan sengaja. Tadi ustaz sebut, saya sebut tu nak ajar, bukan sengaja sebut, nak buat bagi faham. Baik, syarat yang ke-8 syarat yang antara kitab yang paling banyak sebut syarat-syarat takbir ni ialah kitab Safinatun Najah sampai 16. Setengah kitab sebut sampai 5 sampai 6 gitu je. Dalam fiqh manhaji pun tak banyak macam ni. Baik, yang seterusnya syarat yang ke-8, alla yushaddidal ba. Jangan tasydidkan ba. Macam mana tasydid ba? Allahu akbar. Allahu akbar. Tu tasydid ba. Kalau dia sebut macam tu, kata apa? Kata Syekh Nawawi Al-Bintani dalam kitab dia syarah ni, syarah bagi Safinatun Najah Kashifatus Saja, dia kata tidak sah, lam tan'akid salatu, tak jadi semayang dia. Belum masuk semayang lagi, tak jadi. Syarat yang ke-9, alla yazida wa alla yazida wawan sakinatan aw mutaharrikatan bainal kalimataini. Jangan tambah waw yang mati dan waw berbaris di antara dua kalimah. Macam mana waw yang mati? Allahu, panjang. Tu waw mati. Allahu Akbar. Jadi waw mati. Mana waw mati? Kan kita belajar kan, waw mati tu panjang bila mati. Ataupun waw yang berbaris di antara dua kalimah. Waw mati, waw berbaris. Waw berbaris macam mana? Allahu wa Akbar. Allahu Akbar. Tu kampung-kampung banyak bunyi macam tu. Allahu Akbar. Tak boleh. Tu dah tambah satu waw yang berbaris. Allah. Kena baca betul-betul ni. Ini rukun qauli. Rukun qauli ni tak banyak dalam sembahyang. Kan? Berapa? 5 je. Takbiratul ihram. Ini 1. Fatihah. Kan? Kemudian 3. Tasyahud akhir. 4. Selawat
lepas Nabi, ke atas Nabi SAW, lepas tasyahud akhir, Assalamualaikum warahmatullahi. 5 ni kena belajar betul-betul pasal ini rukun qauli. Okay, baik. Yang ke-10, alla yazida wawan qabla al-jalalah. Jangan tambah huruf waw sebelum daripada lafaz Allah. Macam mana? Wallahu akbar. Bukan Allahu akbar. Dia wa, dia start dengan wa. Wallahu akbar. Bunyi wa. Okey, wallahu akbar. Baik. Tak boleh, tak sah juga semayang dia. Tak jadi semayang. Yang seterusnya, syarat yang ke-11, wa alla yakifa baina kalimatai takbir waqfatan tawilatan wala qasiratan. Jadi jangan dia berhenti di antara dua takbir, jangan dia berhenti di antara dua kalimah Allahu akbar tu, jangan berhenti wakaf yang pendek maupun yang panjang, tak boleh. Jadi Allahu akbar, jangan Allahu akbar pendek pun tak boleh, Allahu akbar tu panjang. Pendek dan panjang semua tak boleh, tak sah. Jadi sambung terus Allahu akbar. Okey. Okey, boleh insya-Allah. Kalau dia mati sebab polisi FB ni line tak keluar, dia mati terus tuan-tuan semua. Kalau dia mati tuan-tuan, saya akan buat live semula. Sambung di page ni juga, cuma dia punya live yang barulah, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan semua, syarat yang ke-11. Syarat yang ke-12, wa an yusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Kena didengari oleh telinganya sendiri semua hurufnya tadi. Allahu akbar, sekiranya telinganya itu tadi sihat dan juga tidak ada sesuatu yang bising yang menghalang daripada daripada dia mendengar. Itu dua syarat. Baik, jadi kalau telinga dia tak sihat, contoh telinga dia dah pekak, pekak dan badak. Allahu akbar, kalau telinga dia sihat dia dah dengar. Tapi oleh kerana telinga dia pekak, dia tak dengar, maka pada waktu itu tak apa. Ataupun ada benda bising, contoh dia semayang tekak piling, degung. Allahu akbar, kalau dia sebut pada hari biasa dia dah dengar, tapi hari itu kerana ada gangguan bising dan sebagainya, dia tak dengar. Jadi kalau macam tu tak apalah, tidak menjadi masalah. Bukanlah kita kena sampai menjerit Allah, tak dengar lagi telinga aku ni, Allah, taklah. Itu syaratnya kalau pendengarannya sihat, tak ada pekak, dan yang kedua tidak ada bising-bising yang menghalang dia daripada mendengar. Okey, termasuk di dalam wajib mendengarkan kepada telinga kita ini semua zikir-zikir yang lain. Semua zikir-zikir yang lain. Apa sahaja zikir yang dalam semayang, kalau zikir itu wajib didengari oleh telinga kita, jika tidak ada gangguan tadi. Contoh apa? Apa rukun qauli lagi selain daripada ni? 4 lagi kan? Mesti didengari oleh telinga sendiri. Fatihah, semua huruf-huruf Fatihah 156 ikut setengah ulama, 156 huruf itu mesti didengari oleh telinga kita sendiri. Kalau adalah telinga kita tak dengar, kita baca kumat kami tapi tak bunyi suara. Yang lagi canggih tu tak baca, kita tanya, tak baca Fatihah? Saya baca dah, tak bunyi pun. Saya baca dalam hati. Masya-Allah, dalam hati bukan baca. Ini lagi canggih. Jadi semua rukun qauli wajib didengari oleh telinga sendiri. Yang sunat, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, untuk dapat pahala kena dengar kat telinga sendiri. Kalau tak dengar kat telinga sendiri, tak dapat pahala. Okey, yang wajib didengari di telinga sendiri. Yang sunat untuk dapat pahala zikir baca tadi, kena dengar di telinga sendiri. Kalau tak dengar, tak dapat pahala sunat. Okey, baik, selesai. Yang keempat pula. Yang ke-13, dukhulul waqti fil muaqqat. Masuk waktu dah
pada jenis sembahyang yang ada waktu. Maksudnya zuhur, kita takbir tadi dah masuk waktu zuhur. Allah, kita sebut alif A tu dah masuk dah zuhur. Kalau kita sebut Allah di tengah Allah tu baru bunyi jam, tek baru masuk zuhur. Kan rupanya kita terawal takbirnya. Tek jam pun betul lah. Kalau jam tak betul tak boleh juga. Tek kita pun kata alah, awal 1 saat je kata dia. Kan? Awal 2 saat je. Halal lah. Dia pun sama Allahu Akbar dia sembahyang. Maka sembahyangnya tidak sah. Sebab dia mula takbir tadi sebelum masuk waktu. Ni mungkin berlaku. Tu tak boleh. Baik, syarat yang ke-14, iqa'uha halal istiqbal. Hendaklah dilakukan takbiratul ihram tadi di dalam keadaan istiqbal, yakni menghadap kiblat. Maksudnya masa dia nak angkat takbir tadi, dada dia dah menghadap ke arah kiblat. Kalau dia duduk macam ni, pusing daripada kiblat, Allahu Akbar, sambil-sambil pusing, sama semayangnya juga tidak sah. Dan yang ke-15, wa alla yukhilla biharfin min hurufiha. Tidak ada kecacatan salah satu daripada 8 hurufnya. Jangan bagi cacat salah satu di dalam 8 hurufnya. Jangan bagi cacat. Walaupun ada ulama yang kata dimaafkan kepada orang awam, orang-orang yang baru belajar, orang-orang yang baru masuk Islam dan sebagainya. Sekejap. Ada. Okey. Ke belakang sikit. Orang-orang yang baru masuk Islam dan sebagainya dimaafkan. Ada yang kata macam tu, dimaafkan. Jadi itu khilaf lah. Tapi kita eloklah kita jaga benda ini. Jangan bagi cacat hurufnya. Jadi kena sebut bagi betul lah. Allahu Akbar. Kan? Bukan aqaq. Tu salah. Bar bunyi ra. Bar. Tu. Jadi belajarlah tuan-tuan semua. Begitu laki. 5 rukun qauli ni. Kalau boleh kita baca depan ustaz. Biar ada ustaz yang bagi intiraf. Fatihah kita betul dan sebagainya. Kadang-kadang kita rasa dah betul Fatihah kita. Aku rasa aku baca Quran ni macam sesudis, kata dia. Sebab apa? Sebab telinga dengan mulut ni dia dekat. Kan? Kadang-kadang telinga kita ni menipu kita. Kita baca, kita syok. Rasa macam Syekh Sudis. Tapi sebenarnya bukan Syekh Sudis, Syekh sedih. Ada. Kan? Bukan betul lagi. Jadi kita belajarlah bagi betul. Rukun-rukun qauli tadi. Dan syarat yang terakhir bagi syarat takbiratul ihram yang ke-16, ta'khiru takbiratil ma'mumi an takbiratil imami. Kena takbiratul ihram makmum tu selepas tamat semua takbiratul ihram imam sekiranya kita semayang berjemaah. Kalau tidak sah. Baik, ini banyak berlaku juga. Tu imam dia tengah tarik, Allah. Dia tengah tarik, dia dah masuk dah. Allah. Tu imam belum habis lagi. Nabi SAW sebut, idza kabbara al-imamu fakabbiru. Apabila imam dah habis takbir, barulah kamu takbir. Idza kabbara al-imam, apabila tu imam dah tamat takbir, fakabbiru, kamu takbirlah. Bila tamat takbirnya, tamat bila bunyi ra, bar, baru tamat, baru kita masuk Allah. Ini tak dandan, tak sabar-sabar. Jadi tu imam duk tengah tarik Allah, dia pun dah masuk Allah. Sembahyangnya tidak sah. Kerana takbir yang dilakukan tadi belum lagi tu imam sempurna takbirnya, belum sempurna lagi dia dah takbir. Itu maksudnya syarat yang ke-16, kena lewatkan takbirnya selepas daripada takbiratul ihram imam. Okey, insya-Allah. Ada masa lagi ya? Okey, ada masa lagi. Baik. Seterusnya. Okey. Bagi yang tak ada kitab boleh download lah. Kita baca kitab Safinatun Najah. Sambil-sambil tengok tu dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sekarang pengarang kita akan huraikan pula syarat yang berkaitan dengan rukun membaca Al-Fatihah. Qala
Faslun syurutul Fatihati asyaratun. Syarat-syarat surah membaca Al-Fatihah ini, syarat-syarat membaca surah Al-Fatihah ini asyaratun, ada 10. Jadi kalau tak cukup 10 syarat ni, maka bacaan Fatihah kita ini tidak sah. Okey, secara automatik sembahyang kita tidak sah. Sebab Al-Fatihah itu salah satu daripada rukun sembahyang. Baik, apa itu syarat membaca Fatihah? Syarat yang pertama, dia kata apa? At-tartibu, kena ikut susunan. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka, sampai habis. Tak boleh tunggang terbalik. Kalau tunggang terbalik, tidak sah. Okey? Ataupun bukan tunggang terbalik, dia langkah ayat. Itu banyak berlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu maka dia kena undur balik dan ambil kat apa benda tadi yang dia tinggal tadi, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, dan sambung sampai habis. Okey. Syarat yang kedua, al-muwalat. Muwalat ni berturut-turut. Maksudnya tidak boleh diselangi oleh perkataan ataupun selang yang lama. Okey. Dalam kitab Kashifatus Sajah dia sebut apa? فَإِنْ تَخَلَّلَ ذِكْرٌ أَجْنَبِيٌّ غَيْرُ مُتَعَلِّكٍ بِالصَّلَاةِ وَلَوْ قَلِيلًا كَحَمْدِ عَاتِسٍ وَإِنْ سُنَّ خَارِجَهَا وَكَإِجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ قَطَعَ الْمُوَالَاتِ فَيُعِيدُ الْقِرَاءَةِ. Kalaulah diselangi oleh zikir yang tidak ada kaitan dengan semayang, walaupun sunat zikir itu tadi disebut di luar semayang. Contohnya, bila orang tu bersin, kita sebut, bila kita bersin Hashim, kita sebut Alhamdulillah. Sunat kita sebut di luar semayang, kan? Tetapi bila kita sebut dalam semayang, contoh kita tengah baca Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, kita pun Hashim, bersin. Kita pun sebut lepas Hashim tadi, kita sebut Alhamdulillah. Bila sebut Alhamdulillah tadi, putuslah muwalat tadi, kena ulang balik bacaan tu tadi. Baik, kena ulang balik bacaan Fatihah. Syarat yang ketiga, mura'atu hurufiha, kena jaga huruf-hurufnya. Huruf-huruf Fatihah tu kena jaga, sebut bagi betul. Jadi wajiblah belajar makhraj huruf. Dan hurufnya itu mengikut kitab ni Kashifatus Sajah, dia kata apa? Mi'atun wa thamaniyatun wa salasuna, 138. Ada yang kata 155, ada yang kata 156. Itu khilaf riwayat bacaan lah. Ada berlaku semua tu, saya tak panjang lah sebut sebab nak ringkas je. Jadi semua tu tentang khilaf bilangan huruf tu ada disebut dalam ni. Baik, jadi tuan-tuan semua, maknanya bilangan huruf kena jaga betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi cukup mim belakang mim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada mim. Macam mana? Tak boleh lah. Hilang satu huruf. Kena jaga betul-betul. Yang keempat, mura'atu tashdidatiha. Kena jaga tashdidnya. Tashdid dalam Fatihah ada berapa? Ada 14. Nanti dia akan sebut di belakang nanti, tashdidnya ada 14. Detail sikit kitab ni dalam bab ni. Dia akan sebut satu persatu dalam Fatihah tu ada 14. Di mana tempat-tempatnya. Okey, baik. Kena jaga. Dan ada satu ayat yang penting, kalau tak jaga tashdid, dia boleh menjadi makna yang terlalu bahaya. Contoh apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tashdid iyyaka. Tetapi kalau dia tak tashdid, dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak tashdid, apa jadi? Jadinya maknanya adalah berubah. Iyyaka akan dikau, na'budu kami sembah, wa iyyaka akan dikau, nasta'in kami minta tolong. Mana kami minta tolong kat engkau ya Allah? Kami sembah kamu ya Allah dan kami minta tolong kat kamu.
Tapi kalau tak tasydid dia jadi lain. Iyyaka, cahaya matahari. Na'budu, kami sembah. Kami sembah cahaya matahari. Wa iyyaka nasta'in, cahaya matahari kami minta tolong. Jadi dah lain lari maknanya. Minta tolong dengan cahaya matahari, minta tolong sembah kepada cahaya matahari. Ini jaga iyyaka na'budu wa iyyaka. Bagi tasydid elok. Iyyaka na'budu. Yang kelima, syarat yang kelima, alla yaskuta saktatan tawilatan. Jangan berhenti di antara ayat-ayat itu saktah, berhenti yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti lama. Itu tak boleh. Kalau tidak ada apa-apa keuzuran lah. Kalau ada keuzuran, kalau contoh uzur terlupa ke, tak tahu ke, tak sedar ke, tak ingat ke, kan, itu terlupa dia tengah semayang ke apa, itu tak apalah, ada keuzuran. Ni saja-saja sengaja. Bismillahirrahmanirrahim, jenis nak khusyuk Bismillahirrahmanirrahim. Dia duduk angguk-angguk. Kira nak tadabbur lah. Tadabbur, duduk ingat. Tapi duduk angguk-angguk tu lama. Dengan sengaja. Kan? Itu batal. Bacaannya. Kerana tidak ada mualat. Kerana telah selang yang lama di antara ayat tadi. Yang keenam, mana tadi? Wala qasirah. Yang keenam, syarat yang keenam, jangan berhenti. Wala qasiratan yaqsudu biha qata'al qira'ah. Berhenti yang pendek pun jangan juga dengan niat nak memutuskan bacaan. Tadi dia berhenti panjang, kalau pendek tak apa. Okey. Tetapi kalau dia berhenti pendek dengan niat, masa dia berhenti tu dia niat nak memutuskan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim, dia berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin. Lepas tu dia berhenti. Dia berhenti dengan niat untuk memutuskan bacaan. Walaupun dia berhenti sekejap, kira batal bacaannya tadi. Kemudian wa qira'atu kulli ayatiha, baca semua ayat. Kalau dia tak baca semua ayat, 7 ayat tadi dia tak baca semua, maka Fatihahnya tidak sah. Katalah macam ni. Masa tak ada. Okey, sikit. Katalah dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai semua. Sampai semua, sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia tinggal. Terus ihdinas siratal mustaqim, sampailah waladdallin, sampailah dia baca surah, dia pun rukuk. I'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, dia pun sujud, Allahu akbar, dia sujud. Masa sujud tadi baru dia teringat, lah tak baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa nak buat? Apa nak buat tuan-tuan semua? Okey, caranya ialah kita kena undur balik, masuk dah baca Fatihah balik. Fatihah tadi dah batal lah, tak sah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, baca balik, kena rukuk balik, kena i'tidal balik, sujud balik, kan, teruskan semayang. Dan di hujungnya sunat kita sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Okey, itu cara dia. Kalau kita dah masuk rakaat yang keempat, kita terlupa tadi kita dah masuk rakaat kedua, kita terlupa tadi di rakaat pertama, kita dah masuk rakaat kedua dan kita dah rukuk, kita dah buat dah benda yang sama yang kita tinggal tadi. Yang tinggal tadi pada rakaat pertama masa berdiri, Fatihah tu masa berdiri. Yang ni sekarang ni kita dah masuk rakaat kedua, kita dah baca Fatihah, kemudian kita rukuk. Maka yang Fatihah kita tinggal tadi itu tak jadi. Fatihah kita duk baca sekarang itulah masuk kat situ. Masuk kat situ. Jadi sekarang ni rakaat kedua pada pandangan kita, tetapi sebenarnya dia baru rakaat pertama. Oleh itu, kalau sembahyang zuhur, pada rakaat keempat pada anggapan kita itu baru rakaat yang ketiga. Jadi dia kena tambah lagi seolah-olah dia sembahyang 5 rakaat. Tak tahulah tuan-tuan faham ke tak tu. Kalau tak faham nanti bagi tahu. Dan yang keenam iaitu membaca semua ayatnya berserta dengan basmalah. Wa minha al-basmalatu. Yang ketujuh, wa adamul lahnil mukhilli bil makna. Tidak cacat, tidak tersalah baris. Adamul lahni maknanya tak salah baris. Salah baris, baris
dan salah baris tadi yang mengubah makna. Dalam bab fiqh ni tuan-tuan semua, untuk sah semayang ni lah, dia tak adalah berat sangat. Tapi walaupun benda itu tidak membatalkan semayang, tapi kena belajarlah baca Quran tu. Contohlah Ar-Rahmanir Rahim, tapi dia pergi baca Ar-Rahmanur Rahim. Salah baris, tapi salah baris tadi tidak mengubah makna. Tak mengubah makna dari segi sudut i'rab dia, bahasa Arab dia. Maka semayang macam ni sah baginya. Itu kita tu sah. Ya sah. Sebab apa? Sebab salah baris tapi tidak mengubah makna. Tetapi kalau salah baris dan berubah makna, tak boleh. Contoh, siratal ladzina an'amta alaihim. Kita tukar ta dengan tu. Siratal ladzina an'amtu alaihim. Itu mengubah makna. Bila berubah makna, maka semayang tadi tidak sah. Bacaan Fatihah tadi tidak sah dan semayang tu tidak sah. Jadi kalau masih dalam semayang, kena baikilah. Kalau dah lepas semayang tu tak sah. Okey, yang ke-8, antakuna halatal qiyami fil fardi. Bacaan tadi dalam keadaan berdiri ketika semayang fardu, sama seperti takbiratul ihram tadi. Yang ke-9, an yusmi'a nafsahu al-qira'ah. Mesti didengari oleh telinganya sendiri bacaan, sama macam takbiratul ihram tadi. Dan yang ke-10, alla yatakhallalaha dhikrun ajnabi, dan tidak boleh diselit Allah. Sorry tuan-tuan semua, putus. Tak tahu, dia mungkin telefon depan ni dia berat ke ataupun lain tak apa kuat. Saya tanya kawan saya tadi, polisi broadcast. Okey. Baik, kita sambung di sini tuan-tuan semua. Okey, baik. Live yang tadi dia terputus. Dia tulis broadcast interrupt. Jadi line tak apa kuat, dia FB secara automatik putuskan. Jadi tuan-tuan semua, kita masuk kat sini lah. Okey. Baik, saya habis dah untuk syarat Fatihah, dan insya-Allah pada malam besok kita sambung. Kita mula dengan fasal menceritakan tentang tasydid yang ada dalam surah Fatihah. Kemudian tempat-tempat yang disunatkan untuk angkat tangan dan seterusnya, insya-Allah itu sambungan pada malam esok, insya-Allah. Okey, malam ni kita berhenti setakat dulu. Cuma saya tengok balik live tadi, yang soalan-soalan, okey. Ada ke soalan? Boleh tuan-tuan tulis balik ke soalan sini? Saya cuba buka yang tadilah kalau ada. Macam okey, kita tengok kat sini lah, tuan-tuan semua. Yang ni sebab telefon yang saya pakai yang depan ni, saya pakai telefon yang tidak ada line mobile. Yang saya pakai yang internet rumah. Mungkin line internet rumah tu tak apa, mungkin line internet rumah tak berapa kuat, jadi dia putus sendiri. Ni saya pakai yang telefon yang ada line. Yang saya pakai yang buat live sebelum ni, dia pakai line rumah aja. Line apa, Maxis ke apa. Okey, baik. Kita tengok soalan. Apakah yang dimaksudkan dengan ta'liq?
Ta'liq maksud dia gantung. Gantung. Kalau dalam bab niat, ta'liq dia macam mana? Saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita ta'liq dalam hati kita. Sekiranya Amir Akashah datang, saya berhenti. Kan? Sekiranya kawan saya datang, maknanya semayang tadi tak jazam, ada ta'liq. Maknanya dia nak berhenti kalau orang tu datang dan sebagainya. Jadi ta'liq macam tu tak boleh. Semayang niat tu tak boleh ta'liq. Okey, baik. Soalan yang seterusnya, kalau niat solat jenazah, aku solat fardu jenazah, memadai ke? Kalau niat jenazah di atas mayat yang hadir, mayat ada depan, tak cukup lagi ta'yin. Sebab kalau kata aku solat fardu jenazah, kan? Itu baru fardu jenazah. Tapi jenazah mana? Kan? Kena sebut. Haji aku semayang fardu jenazah ini. Hazihi itu. Ini jenazah. Ataupun ta'yin dengan nama pun boleh. Okay, tentukan mayat tadi. Kena ada ta'yin. Kena ada kalimah satu je. Ini je okey dah. Kalau aku solat fardu jenazah, buh ini je. Jenazah ini. Okey dah. Itu ta'yin. Okey, baik. Soalan Haji Noh. Jika merasakan bacaan Fatihah Imam itu silap, adakah kita diharuskan mufaraqah? Lepas solat jemaah lain tanya, kenapa kita mufaraqah? Bagaimana situasi mereka? Jadi semayang yang imam ni salah baca. Dia salah bacaannya. Jadi kita kena cek dululah bacaan dia tu salah tu, adakah salah yang membatalkan sembahyang. Sebab kan dah sebut tadi, antara syarat bacaan Fatihah tadi ialah jangan lahan, jangan salah baca yang mengubah makna. Hurufnya jangan bagi salah dan sebagainya. Okey. Kalau bacaannya salah betul, dah cukup syarat tadi, maka dia tidak sah jadi imam. Imam tadi tidak sah jadi imam untuk makmum yang bacaannya betul. Sebab itu antara syarat sah jadi imam ialah dia tidak boleh menjadi imam kepada makmum yang qari. Makmum yang qari. Apa makna makmum qari? Makmum tadi dia pandai baca Fatihah, imamnya tak betul baca Fatihah. Itu tidak sah. Okey. Jadi kalau bacaannya tak betul, kita kena mufaraqah lah. Sebab tak boleh ikut orang baca tak betul. Berkaitan bab semalam, adakah terdapat hukum jika melihat rambut perempuan yang telah dipotong di kedai salon? Ya, kalau kita tahu itu rambut perempuan, hukumnya haram. Apa yang haram dilihat secara bersambung, haram dilihat secara terpotong. Tangan perempuan yang terpotong pun haram dilihat. Sebab bahagian anggota perempuan lagi. Jadi rambut perempuan yang dipotong di salon tu, kalau kita tahu itu rambut perempuan, kita sengaja tengok, tak boleh. Sebab syaitan ni macam-macam. Tengok perempuan, dia pun tergambar muka perempuan tu. Dia bisikkan macam-macam dan sebagainya. Oleh kerana itu, perempuan, kalau dia gunting rambut, buat baliklah rambut tu tadi. Buat balik rambut. Kalau dia biarkan rambut itu di situ, dan lelaki tengok, dia tahu akan ada lelaki tengok, dia yang berdosa kerana membiarkan orang melihat auratnya. Kan? Lelaki tadi tak tahu rambut perempuan ke lelaki, dia tengok aja. Jadi aurat ni, bahagian badan kita yang terpotong, sama saja dengan yang bersambung, haram dilihat. Istiqra' Imam Syafi'i dalam menentukan hukum haid perempuan. Istiqra' ni maksud kajian. Imam Syafi'i kaji dengan wanita-wanita yang ada di dalam negara Arab yang pada waktu itu. Maka keluarlah kaedah yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i. Bahawasanya paling awal orang perempuan datang haid ialah 9 tahun. Itu. Kan? Dan paling kurangnya adalah 24 jam sehari semalam.
dan maksimumnya 15 hari 15 malam. Itu maksud istiqra', kajian Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah pula lain pula. Imam Abu Hanifah dia kata paling minimal orang datang darah haid 3 hari. Maka dalam mazhab Abu Hanifah, kalau haid itu tak cukup 3 hari, darah itu tak cukup 3 hari, bukan darah haid. Itu istiqra', maksudnya kajian dia kepada perempuan-perempuan yang ada di zamannya. Istiqra' nama dia. Boleh terangkan tentang tentang muqaranah niat. Okey, muqaranah ni, muqaranah lain, makaroni lain. Muqaranah ni mana? Menyertakan niat masa takbir. Allahu Akbar. Maka menyertakan niat masa takbir itu macam mana? Dia ada macam-macam jenis. Muqaranah urfiyah, muqaranah kamaliyah dan sebagainya. Cuma dalam masa yang terhad ni saya sebut muqaranah urfiyah, maksudnya macam mana? 3 perkara tadi yang wajib ada tadi dalam sembahyang fardu, katakanlah sembahyang fardu, dihadirkan dalam takbiratul ihram. Kena hadir dalam takbiratul ihram pada mana-mana bahagian Allahu Akbar. Sepanjang kita dah sebut Allahu Akbar daripada alif sampai ra, mana-mana hadir 3 benda tadi dipanggil muqaranah urfiyah. Itu dipanggil muqaranah urfiyah. Kalau muqaranah kamaliyah lain. Dia sebelum semayang dia dah hadir dah 3-3 tadi. Kemudian Allah tu dah ada. Tu dia sebut dah ada 3-3. Dia dah nampak dalam hati 3-3. Dan tak hilang 3-3 tadi sampailah ra, bar. Itu dia panggil muqaranah kamaliyah, sempurna. Dan kata ulama, tak ada orang mampu buat. Kan? Gitu. Itu perbahasan ulama lah. Tetapi yang disebut oleh ulama memadai muqaranah urfiyah. Mana muqaranah urfiyah? Tadilah. Mana-mana tempat dalam takbir kita ada niat tadi, kira sah dah. Okey, itu nama dia muqaranah urfiyah. Muqaranah tu maksudnya memasukkan niat dalam takbir. Muqaranah. Niat tu masukkan dalam takbir, muqaranah. Apa yang perlu ada dalam niat? Tadi 3 tadi kita belajar. Okey. Niat qasar wajib ketika dalam takbiratul ihram. Kalau niat untuk jamak itu ketika sedang dalam solat dah. Tak apa ke Ustaz? Ya, jamak direngankan. Kalau jamak takdim, maksudnya niat tu mesti ada di dalam sembahyang yang pertama. Di dalam sembahyang pertama. Apa maksud sembahyang pertama? Daripada takbiratul ihram, Allahu Akbar sampai bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Di mana-mana tu sepanjang sembahyang tu dia niat jamak takdim boleh. Jamak takhir niatnya dalam waktu pertama. Kalau zuhur dan asar, nak lewatkan jamak takhir, nak lewatkan ke dalam waktu asar, maka dia niat dalam waktu pertama. Masuk waktu zuhur dia niat. Aku takhirkan, aku lewatkan sembahyang zuhur ke dalam waktu asar kerana Allah Ta'ala. Macam tu niatnya. Tarawih nanti buka Quran, letak kat depan, apa hukumnya Ustaz? Ya, bagi orang yang sembahyang tarawih, dia nak buka Quran tak depan. Ada ulama, contoh Syekh, tak silap saya, Syekh Ali Jumaah rasanya. Apa yang dia sebut dalam fatwa dia, bagi mereka ni, bagi ulama ini, kalau untuk sembahyang tarawih diharuskan. Diharuskan kerana dengan tujuan untuk khatam Quran sepanjang bulan Ramadan. Tetapi bagi sembahyang-sembahyang lain yang afdalnya ialah kita sembahyang membaca surah yang kita ingatlah, kita hafal, kerana itu lebih khusyuk. Kerana lebih khusyuk. Bila kita sembahyang tengok Quran, untuk sembahyang fardu dan sebagainya, pertama kita dah tengok Quran tu, tak tengok ke tempat sujud. Yang kedua, kadang-kadang dia mengganggu kekhusyukan kita. Tetapi untuk sembahyang tarawih, kan ada matlamat yang lebih utama lagi, iaitu untuk khatamkan Quran, maka pada waktu itu diharuskan untuk, bukan diharus, maknanya boleh. Memang harus pun tak ada masalah, dua-dua pun nak baca, walaupun sembahyang fardu pun boleh, sah baca di Quran. Cuma untuk sembahyang tarawih itu direngankan sikit hukumnya, kerana dengan tujuan untuk baca Quran dan khatamkan Quran di sepanjang bulan Ramadan. Imam baca salah Al-Fatihah tu, kena ulang solat semula ke Ustaz? Ya, kena ulang lah kalau sembahyangnya batal lah kita ikut dia.
Kerana itu kecacatan yang zahir. Tuan-tuan, kita ikut tu imam ni, kadang-kadang tu imam batal, tapi kita tak batal. Kadang-kadang tu imam batal dan kita batal. Ada benda-benda yang tu imam batal, tapi kita tak batal. Contohnya apa? Benda-benda tu benda yang tersembunyi. Contohnya, dia tak mandi wajib lagi. Dialah batal. Kita tak batal sembahyang. Sebab benda yang tersembunyi. Okay? Najis yang duduk dalam kain dia, kita tak nampak. Dia batal lah, kita tak batal. Tetapi benda yang boleh nampak, walaupun kita tak nampak, tapi benda tu boleh nampak. Contohnya, najis yang ada di kain dia di luar. Lepas sembahyang kita tengok, Allah di kain ada najis. Sembahyang dia batal dan sembahyang kita juga batal. Tapi kalau dia tak mandi wajib, tak apa. Sembahyang dia seorang je batal, sembahyang kita tak batal. Tak perlulah dia imam tu isytiharkan. Tuan-tuan sekalian, sembahyang semulalah subuh pagi tadi. Saya terlupa mandi wajib, kata dia. Kalau dia isytihar begitu, memang orang rakam pula buat masuk dalam Facebook. Viral. Imam tak mandi wajib. Okey. Tak perlu maklum pun. Kalau kita sedang semayang, terkena rambut isteri kita yang gugur atau terputus, batalkah semayang kita? Tak batal. Sebab rambut itu tidak membatalkan wudu. Okay. Tambah pula dia dah terputus. Dia terputus. Dia terputus tak batal. Yang batal terputus ni ialah kemaluan. Kemaluan yang dah terputus, dipegang, batal semayang. Ketika bersambung pun batal semayang. Ketika putus pun batal, ketika bersambung pun batal. Itu kemaluan. Tetapi anggota badan, kan, kalau terputus, tak batal. Kan? Pula yang terputus tadi rambut. Rambut masa bersambung tak batal. Pasal dia yang batal tadi bersentuh kulit. Okay? Jadi tak batal lah. Dia 3 benda tak batal. Kulit, kuku, gigi, rambut tak batal. Sentuh. Sebab dia bukan kulit. Yang batal tu bersentuh kulit. Kita dah belajar di dalam bab wuduk dulu. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok baliklah dalam bab wuduk insya-Allah. Kalau kita tengah semayang, tiba-tiba terbatuk, terkeluar kahak, jatuh kat tempat kita nak sujud. Macam mana Ustaz nak buat? Kalau kita tengah semayang, tiba-tiba terbatuk, terkeluar kahak, jatuh kat tempat kita nak sujud Ustaz. Macam mana nak buat Ustaz? Nak buat macam mana? Apa benda? Sapu. Sebenarnya kahak tu tadi, pertamanya dia tak najis. Kan? Yang kedua, kita elaklah sikit. Sujud dari panjang sikit ke apa ke. Gitulah. Pandai-pandai lah Ijaz. Kan? Kalau sujud juga kena atas dahi. Tak apa, kahak tu bukan najis. Dah tak boleh nak elak dah. Nak kiri tak boleh, kanan tak boleh. Sujud lah. Kahak bukan najis. Tuan-tuan semua. Kahak kita tak najis. Okay. Yang nak buat macam mana tu, pandai-pandai lah Ijaz. Hanan? Haji Sin tanya apa ni? Terpegang kemaluan selepas ambil wuduk tanpa sengaja. Ya, batal juga. Sengaja ke tak sengaja ke, batal. Tapi syarat pegang tadi, dengan tapak tangan. Yang saya dah sebutkan pada kuliah sebelum ni. Kalau dengan belakang tapak tangan, tak. Minta maaf. Kalau katalah dah ambil wuduk, terlanggar dengan belakang. Terlanggar kepada kemaluan itu dengan belakang tapak tangan. Itu tak batal. Yang batalnya ialah dengan tapak tangan. Yang batal sentuh kemaluan ialah dengan tapak tangan. Okey. Apa ni? Omar Amir. Hukum ikut rakan atau orang yang kita selalu nampak terserempak kencing berdiri di toilet. Orang tu dia masuk toilet, dia selalu kencing tempat berdiri. Ya, kita tak boleh nak hukumkan orang tu bernajis dengan tak najis, melainkan dengan yakin. Itu kaedah fiqahnya. Jadi jangan datang was-was lah.
Kan? Masuk-masuk nak semayang, tengok kawan ni pula Allah jadi imam. Tadi aku tengok dia berdiri, kencing diri dalam toilet. Jadi kaedah dalam fiqh tentu kena ingat, najis tak najis suatu benda itu mesti dengan yakin. Kan? Disebut dalam kitab apa tak sebut tadi, saya tak ingat. Contohnya lah, kalau pakaian orang tu kebarangkalian tinggi dia bernajis. Adakah kita tak boleh kita nak hukumkan semayang dia tak sah? Seperti contoh baju kanak-kanak, baju tu kan sembelih lembu dan sebagainya. Tak. Walaupun kebarangkalian dia tinggi, baju dia tak bersih. Sebab apa? Sebab dia bergelombangan darah. Budak-budak dia kencing tak basuh tak betul dan sebagainya. Maka tidak boleh dihukumkan dengan najis, melainkan jika kita yakin. Jika kita yakin dan nampak najis tu. Sebab apa? Sebab kalau begitu jadi waswah kita. Kalau kita batuk, adakah kita wajib tahan semasa solat? Batuk tak apa. Melainkan batuk tu terlalu banyak sangat. Ko sampai dah keluar daripada orang kata daripada sistem semayang tu dah terkeluar dah. Tak ada waktu yang elok, kan? Banyak sangat, terlalu banyak, maka batal lah semayang. Tapi kalau batuk yang biasa, batuklah. Dia bukan bercakap. Yang tak bolehnya bercakap dalam semayang. Ataupun berdehem dengan tidak ada apa-apa keperluan. Saya saja berdehem, itu dia masuk bercakap lah. Sebab apa? Sebab dia tidak ada keperluan. Ini dia batuk dengan ghalabah. Ghalabah ni maksudnya bukan dengan kehendak dia. Mana tak boleh nak kontrol. Itu tak ada masalah. Melainkan terlalu banyak sangat. Batuk berterusan. Itu batal lah semayang. Hukum jadi makmum dia, ya. Selagi kita tak yakin yang dia kecim diri tadi ada najis, walaupun air tek sikit, kan? Ataupun air tak ada langsung. Tapi kan kita dah belajar bab istinja. Dia boleh istinja kat dinding mangkuk tanah tu. Mungkin dia sapu je kat situ, sah. Istinja dengan batu. Kan? Kita tak boleh nak carilah. Air ni tak, jangan dia cari. Melainkan dia cerita kat kita betul. Aku tadi kencing tak basuh. Istinja dengan batu? Tak. Dengan tisu? Tak. Sebab istinja ni tak semestinya dengan air. Kan kita dah belajar itu. Dengan tisu pun boleh. Mungkin dia tak guna air, dia ambil tisu, dia sapu-sapu, buang. Sah pun semayang dia. Kan? Kita dah belajar kan bab istinja sebelum ni? Tidak semestinya istinja tu dengan air. Boleh dengan batu, boleh dengan air. Jadi kalau dia istinja dengan tisu pun, sah semayang. Mungkin tu tahu, sah semayang? Ya kan kita dah belajar istinja. Istinja dengan tisu pun boleh. Tisu, batu, benda-benda yang keras. Kan? Hampir selesai mandi wajib terkentut atau buang air kecil. Kena ambil wuduk ke? Ya, kena ambil wuduk. Kenapa kena ambil wuduk? Sebab bila kita mandi wajib tadi, bila kita start mandi wajib, bila dah rata seluruh badan kita apa semua, dalam kita mandi wajib tadi, dengan mandi wajib, terangkat, dia termasuk sekali di dalam mandi wajib kita tadi, wuduk kita. Sebab bila mandi wajib, ada wuduk sekali dalam tu. Tapi tiba-tiba bila kita dah kencing, batal lah wuduk. Tinggallah mandi wajib saja. Bila kita mandi wajib, dia ada dua dalam tu. Mandi wajib dan wuduk. Masa kita mandi wajib, kita tak buat benda-benda yang membatalkan wuduk. Habis mandi wajib, kita boleh terus semayang. Pasal dalam mandi wajib kita ada wuduk. Bila kita dekat nak habis mandi wajib, kita kencing. Maka wuduk tadi batal lah. Mandi wajib okey lah, tak ada apa. Dia tak ada benda yang membatalkan mandi wajib. Maka kita kena ambil wuduk semula. Kat Mesir ramai arak kencing diri di dinding, Ustaz. Orang Mesir kencing diri ramai. Syauqi, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Syauqi. Tauliah kita macam mana, Ki? Okey, insyaAllah. Saya rasa dah habis soalan. InsyaAllah. Jadi, insyaAllah kita sambung malam besok lah. Saya cuba guna telefon yang ada line ya. Yang tak ada line ni dia tak boleh. Dia kadang-kadang bila line tak keluar dia tak berhenti secara automatik itu live ni insya-Allah.
Baik, setakat ini dulu, insyaAllah kita sambung malam besok dengan fasal tasydid Fatihah, insyaAllah. Jadi kadang-kadang saya tak, mungkin tuan-tuan yang tak like page ni, soalan dia tak keluar kat sini. Lepas saya, masa live soalan tak keluar. Lepas saya tutup live, baru tengok ada soalan-soalan banyak, 2, 3, 4 yang tak jawab. Mungkin kerana tuan-tuan tak like ke apa, Allahualam. Jadi kalau mungkin yang tak like, soalan dia tak naik, mungkin tuan-tuan boleh like ke untuk naikkan soalan di sini. Saya tak jawab tu sebab tak nampak soalan masa live ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna ma yanfa'una. Rabbana faqihna faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.